الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala apa yang kamu kerjakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dimuliakan, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan sentiasa khusyuk mengingatinya, supaya kita termasuk dalam golongan hamba-Nya yang bersabar ketika ditimpa ujian dan bersyukur ketika dikurniakan nikmat. Mudah-mudahan hidup kita sejahtera di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ma'al Hijrah, Perancangan Masa Hadapan. Begitu pantas masa berlalu, tahun 1442 Hijrah bakal melabuhkan tirai. 3 hari lagi ketika tenggelamnya matahari di ufuk barat. Pada petang Isnin 30 Zulhijjah bersamaan 9 Ogos, kita akan melangkah masuk ke bulan Muharram, detik permulaan tahun baru 1443 Hijrah. Kehidupan ini secara hakikatnya adalah satu pengembaraan, bermula daripada alam roh dan akan berakhir di alam akhirat. Menurut Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya As-Sabil, ada 5 fasa pengembaraan yang ditempuh oleh manusia. Yang pertama, alam roh. Yang kedua, alam dunia. Yang ketiga, alam barzakh. Yang keempat, perhitungan di padang mahsyar. Yang kelima, alam akhirat yang kekal abadi, sama ada ditempatkan di dalam syurga atau dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ketika berada pada waktu-waktu terakhir 1442 Hijrah, kita hendaklah memperingatkan diri bahawa melalui pengembaraan hidup di dunia ini, kita akan terus berhijrah dan bermusafir. Bukan sekadar berhijrah secara fizikal dari tempat ke tempat. Yang lebih penting ialah berhijrah dari kemunduran kepada kemajuan, berhijrah daripada kegelapan kepada kecerahan, berhijrah daripada alam kejahilan kepada alam ilmu. Sepanjang pengembaraan hidup, umat hendaklah berhijrah bukan saja secara zahir, malah turut melakukan penghijrahan sikap dan penghijrahan minda, membawa diri daripada keadaan buruk kepada lebih baik, malah terus berhijrah daripada keadaan baik kepada keadaan yang lebih baik. Sabda Rasulullah SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Maksudnya, jadikanlah dirimu di dunia ini sebagai musafir atau orang-orang yang ada di dalam perjalanan. Lazimnya ketika memandang ke hadapan sewaktu melakukan pengembaraan, kita juga akan menoleh ke belakang, memandang ke hadapan untuk melihat berapa jauh lagi pengembaraan yang masih berbaki sebelum sampai ke destinasi.
menoleh ke belakang untuk mengimbas pengembaraan yang sudah kita tempuhi. Dalam pengembaraan hidup ini, kita tidak tahu talian hayat yang masih berbaki sebelum kita sampai ke destinasi yang terakhir. Berkemungkinan Jumaat ini ialah Jumaat yang terakhir kita berpeluang bersolat Jumaat. Berkemungkinan ini Zulhijjah yang terakhir dalam pengembaraan hidup kita. Dan berkemungkinan tahun 1442 Hijrah merupakan tahun hijrah terakhir dalam hayat kita. Kerana setiap hari yang berlalu, kita berada semakin hampir dengan garis penamat pengembaraan hidup di dunia ini. Dalam kesedaran tersebut, amatlah penting untuk kita melakukan perancangan dan persiapan sebaik dan secukupnya sebelum sampai ke garis penamat pengembaraan dunia. Dalam kehidupan seorang pesawat, dia tahu tempoh yang dia wajib selesaikan kerja-kerja menuai padi yang masak. Seorang guru wajib menghabiskan sukatan pelajaran mengikut takwim peperiksaan yang ditetapkan. Di kilang, ditetapkan tempoh waktu penghasilan sesuatu produk. Dan di pejabat, kita tetapkan waktu untuk menyudahkan sesuatu tugas. Insan yang berjaya di dunia ialah insan yang mematuhi disiplin kerja. Berjaya disempurnakan menurut jadual dan masa yang ditetapkan. Semangat dan disiplin kerja yang mencipta kejayaan. Sewaktu kita menyiapkan kerja-kerja duniawi, hendaklah diamalkan dalam menyiapkan bekalan untuk berhijrah ke alam barzakh, untuk menghadapi hari pertimbangan atau perhitungan di padang mahsyar, dan untuk ditempatkan di alam akhirat. Pada setiap ketika, jangan kita menjadi abba daripada menunaikan tuntutan dan perintah ilahi. Ingatlah, tanggungjawab utama seorang anak Adam yang telah diciptakan oleh ilahi ialah untuk menyempurnakan amanah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga melakukan amal soleh dan kebajikan untuk manfaat diri, keluarga, Islam dan umatnya serta makhluk yang lain. Segala kegiatan di dunia ini hendaklah dijiwai nilai akidah dan syarat dengan niat untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala tugas yang kita sempurnakan dan setiap kerja yang kita lakukan diterima ilahi sebagai amal makruh yang boleh menjadi bekalan ketika kita berhijrah ke alam barzakh, ketika kita diadili di padang mahsyar, dan ketika kita ditempatkan di alam akhirat. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwalu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa, dan bertawakallah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pepatah Arab ada mengatakan, "Ad-dunya mazra'atul akhirah," yaitu dunia ini sebagai ladang untuk bercucuk tanam, tempat melakukan ibadah dan amal kebajikan, sedangkan hasilnya akan dipetik di akhirat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum berakhirnya tahun hijrah 1440, marilah kita lakukan muhasabah diri, bertanya diri dan akan kealpaan perbuatan hingga kita tergelincir melakukan dosa, lalu segera bertaubat dan berazam untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan muka yang mengingkari perintah Allah dan Rasulullah SAW. Lakukan muhasabah diri, kemudian memohon maaf akan kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedari atau tidak disedari. Sesama insan, baik berbentuk mencuri, menipu, mengumpat atau memfitnah, sementara kita pula berusaha sedaya upaya untuk menangsaikan hutang, memulangkan pinjaman dan memaafkan kesalahan orang lain, agar urusan timbangan amal di padang mahsyar nanti tidak tertampung dan dapat disegerakan. Semoga Allah melimpahi rahmat, taufik dan hidayah kepada kita dalam menempuh setiap fasa kehidupan yang kita jalani ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.